Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1, kursus ADUP 2072, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan. Terlebih dahulu, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azizi bin Jaafar kerana memberi tunjuk ajar kepada kami semua. Saya Abdul Hadi Amin bin Ghazali dan ahli kumpulan saya, Fatin Nur Azmira binti Raziman, seterusnya Siti Nur Sakinah binti Musa akan membentangkan tajuk konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan, dimulai dengan ahli kumpulan saya yang pertama, Fatin Nur Azmira binti Raziman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Hadi. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Saya Fatin Nur Azmira binti Raziman. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang konsep asas falsafah. Baik, saya akan menerangkan konsep asas falsafah dari 3 sudut. Antaranya ialah etimologi, terminologi dan yang ketiga iaitu praktikal. Yang pertama, etimologi dari segi bahasa. Perkataan Yunani filosofia. Philo yang bererti kecintaan, manakala Sophia yang bererti kebijaksanaan dan hikmah. Menurut Wolff pada tahun 1989, falsafah sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Orang yang cinta akan kebijaksanaan dipanggil sebagai falsafah. Kesimpulan ini adalah mereka sanggup mengabdikan diri mereka kepada pengetahuan. Manakala yang kedua, terminologi, iaitu dari segi istilah. Pengertian yang dikemukakan oleh ahli falsafah adalah berbeza-beza. Wujud satu persamaan iaitu takrifan mereka berpaksikan kepada elemen-elemen seperti manusia, Tuhan dan alam. Dari sudut yang ketiga iaitu praktikal, yang membawa maksud berfikir secara bersungguh-sungguh. Ianya tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri sistematik, radikal dan sejagat. Baik, yang dimaksudkan dengan berfikir secara sistematik ialah berfikir secara logik dan berturut ataupun berurutan. Yang kedua, berfikir secara radikal. Orang yang berfikir secara radikal ni, dia berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikannya dengan penuh tanggungjawab. Dan yang ketiga yang dimaksudkan pula dengan berfikir secara sejagat ini ialah ia tidak terhad kepada aspek-aspek tertentu sahaja dan merangkumi keseluruhannya. Okey, baik. Di sini terdapat beberapa pandangan daripada tokoh barat mengenai pengertian falsafah. Yang pertama, menurut Socrates, falsafah adalah berpusatkan kepada manusia dan tingkah lakunya. Yang kedua, Plato. Plato mengatakan
bahawasanya falsafah ialah usaha untuk mencari kearifan melalui proses dialektik dan usaha untuk mengetahui hal keadaan jiwa manusia. Yang seterusnya, Thomas Aquinas mengatakan bahawa falsafah ialah alat untuk menetapkan kebenaran ketuhanan. Yang dimaksudkan di sini ialah sekadar yang tercapai oleh akal manusia. Ianya seterusnya untuk membawa kepada manusia mengenal pencipta. Dan tokoh yang keempat iaitu Aristotle. Aristotle mengatakan bahawa falsafah ialah disiplin ilmu yang menyelidiki asas-asas dan sebab sesuatu benda. Okey, baik. Berdasarkan apa yang telah diterangkan sebentar tadi, konsep asas falsafah, dapat disimpulkan bahawa falsafah ialah mencintai kebijaksanaan. Ia juga sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Okey, dan yang seterusnya, falsafah boleh dianggap sebagai satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. Baiklah, sekian sahaja daripada saya untuk penerangan konsep asas falsafah. Saya akan serahkan kepada saudara Abdul Hadi untuk membentangkan kepada yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fatin Nur Azmira di atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya pula akan membentangkan tentang konsep falsafah pendidikan. Education, iaitu pendidikan, berasal daripada perkataan Latin iaitu educare, yang bermaksud memelihara atau mengasuh. Maksudnya bersamaan juga dengan perkataan didik. Didik dalam bahasa Melayu juga bermaksud pelihara, mengasuh. Dan satu lagi iaitu jaga. Jaga dengan berhati-hati. Seterusnya, pendidikan adalah aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan atau perkembangan ilmu dan kemahiran, merangkumi jasmani dan rohani manusia. Pendidikan juga adalah aktiviti yang dirancang, yang mempunyai objektif untuk mendidik manusia supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia, supaya dapat berfungsi sebagai modal insan yang dapat berbakti kepada masyarakat. Seterusnya, terdapat banyak pendapat tokoh pendidik dunia tentang pendidikan. Di sini saya ingin menyimpulkan bahawa berdasarkan pendapat tokoh-tokoh tersebut, pendidikan ialah suatu aktiviti yang berusaha untuk mengembangkan jasmani, emosi, rohani, fizikal, intelek dan sosial seseorang individu. Ia juga proses yang dapat menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi faedah dalam kehidupannya dan dapat membantu masyarakat, bangsa, agama dan negara. Seterusnya,
Setelah kita melihat tentang falsafah, konsep falsafah yang telah dibentangkan oleh saudari Fatin Nur Azmira dan juga pendidikan sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan di sini, falsafah pendidikan itu adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep asas berhubung dengan pendidikan. Seterusnya, jika kita hendak rumuskan ataupun rekaskan falsafah ini, ialah sebagai panduan arah tujuan atau pendapat terhadap pendidikan. Sekian dulu daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Siti Nur Sakinah untuk menyampaikan perbentangan yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Siti Nur Sakinah binti Musa akan membentangkan bahagian cabang-cabang falsafah. Cabang-cabang falsafah ada 4 bahagian, iaitu yang pertama, falsafah metafizik, yang kedua, falsafah aksiologi, yang ketiga, falsafah epistemologi, dan yang keempat, falsafah logik. Jadi kita masuk kepada falsafah yang kedua, falsafah metafizik. Falsafah metafizik, cabang falsafah ni dia berkaitan tentang kajian sifat dan asal-usul mengenai realiti. Ia juga bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada berkaitan sebab dan akibat. Kita tengok kepada istilah dia, berasal daripada perkataan metafizika yang diambil dalam karya Aristotle, prinsip yang pertama. Mengikut istilah falsafah pengajian tentang metafizik ini, dia ada 2 perkaitan. Yang pertama tentang kewujudan dan yang kedua tentang kejadian. Poin seterusnya, kita tengok kepada maksud metafizik menurut kamus. Metafizik ni merujuk kepada yang jauh melangkau alam fizikal atau kebendaan. Ia juga mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau roh dan kehidupan. Okey, kita masuk kepada falsafah yang seterusnya, falsafah aksiologi. Ia berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud nilai atau dalam bahasa Inggerisnya bermaksud value. Aksiologi juga diambil daripada perkataan logia yang merupakan suatu kajian tentang kualiti atau nilai. Aksiologi, falsafah aksiologi ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu etika dan estetika, iaitu bidang yang falsafah yang bergantung kepada nilai dan dikaitkan dengan sesuatu teori. Kita pergi kepada bahagian etika. Bahagian etika ni dia lebih kepada mengutamakan apa yang sepatutnya kita lakukan dan apa yang paling sesuai kita buat. Yang seterusnya, bahagian estetika. Estetika ni merujuk kepada kecantikan dalam kesenian, kecantikan dalam kesenian. Berdasarkan alam sekeliling lah, alam sekeliling dan kehidupan kita, atau dengan kata lain tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. Okey, falsafah yang ketiga, falsafah epistemologi,
berasal daripada perkataan Yunani, iaitu daripada perkataan episteme. Episteme ni bermaksud ilmu atau sains. Seterusnya daripada perkataan logos yang bermaksud keterangan. Falsafah epistemologi ni dia berkaitan dengan teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan tentang sesuatu. Perkara yang paling utama dalam falsafah ni ialah memberi penerangan kepada proses mengetahui sesuatu yang diterima sebagai ilmu. Ia juga berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. Cabang falsafah epistemologi ni dia berkait rapat dalam kaedah pendidikan dan pembelajaran, kaedah pendidikan dan pembelajaran lah. Antara sumber, kita tengok kepada sumber ilmu. Sumber ilmu dia ada beberapa sumber ilmu, iaitu yang pertama wahyu, seterusnya berasaskan pengalaman, intuisi, pandangan dalam bidang berkenaan, sumber logik, dan yang terakhir kaedah saintifik. Okey, cabang falsafah yang terakhir iaitu cabang falsafah logik. Cabang falsafah logik ini berasal daripada perkataan logos. Logik daripada perkataan logos yang bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip. Falsafah logik ini adalah suatu pengajian tentang prinsip kesahihan sama ada secara inference atau demonstrasi. Itu kita dapat tengok melalui kajian. Falsafah logik ni juga merujuk kepada cara untuk kita dapatkan sesuatu rumusan berasaskan beberapa andaian yang kukuh. Okey, falsafah logik ada dua bahagian, iaitu falsafah logik induktif dan logik didaktif. Kita tengok yang pertama, logik induktif. Logik induktif ni bermula dengan butiran khusus. Ada poin-poin khusus dia, kemudian berdasarkan poin-poin khusus tu kita buat kesimpulan umum. Poin-poin khusus kita buat kesimpulan umum. Dan logik didaktif pula, daripada kesimpulan umum kemudian kita cari contoh-contoh yang berkenaan, contoh-contoh yang berkenaan, yang sepatutnya, yang menerangkan tentang kesimpulan yang kita buat pada awal-awal tadi. Okey, seterusnya boleh tengoklah perbezaan antara keempat-empat cabang falsafah tu, iaitu falsafah metafizik, aksiologi, epistemologi dan falsafah logik. Falsafah metafizik ni poin utama dia spekulatif, iaitu berkaitan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kita tengok contoh dia. Apa itu kebenaran? Kebenaran ni kita tak nampak, nak tengok siapa itu manusia. Aksiologi berkenaan dengan etika dan estetika. Contoh dia pula etika ni benda-benda yang positif. Apa itu kebaikan? Kalau estetika ni pula kita tengok kepada kecantikan. Apa itu kecantikan? Falsafah, benda kita kena fikir apa itu kecantikan. Falsafah epistemologi, poin utama dia ilmu dan kepercayaan. Kita dapat buat persoalan, apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu benda yang kita belajar. Apa itu ilmu? Berdasarkan apa yang kita belajar.
apakah sumber-sumber pengetahuan. Seterusnya, falsafah logik. Logik ni kita dapat bezakan apa yang betul, apa yang tak betul. Logik ni dua perkara, apa yang betul, apa yang tak betul. Kita boleh fikir, kita boleh buat rumusan. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Siti Nur Sakinah binti Musa di atas perbentangan sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah perbentangan kumpulan kami, kumpulan 1 untuk kali ini. Seterusnya, jika ada persoalan, kita bersambung kepada sesi soal jawab. Okey, dan untuk makluman, jika ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang falsafah pendidikan Malaysia, boleh dapatkan e-book topik 4 falsafah pendidikan di Malaysia. Di dalamnya menyebut 4 falsafah pendidikan Malaysia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.